والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah, pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kesempatan bagi kita untuk berada di dalam masjid ini. Sama-sama kita solat maghrib berjemaah, insya-Allah isya sekarang pun berjemaah, insya-Allah subuh esok pun berjemaah, zuhur esok pun berjemaah, asar esok pun berjemaah, maghrib esok pun berjemaah, isya esok pun berjemaah. Sampai bila? Sampai padam. Sampai kita padam. Bagi orang lelaki lah, mudah-mudahan berjemaah sentiasa. Jangan semayang seorang-seorang di rumah. Ya, kerana orang yang semayang seorang-seorang di rumah tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syarak, semayangnya itu dikira semayang yang sesat. Kalau dia tak ada apa hal, tak ada apa halangan, tak ada alasan, saja dia saja malas nak datang ke masjid, malas nak berjemaah, kalau dia lelaki, maka dikira semayangnya itu semayang sesat. Ada hadisnya, bukan lawak-lawak ni, bukan saja-saja apa ngugut-ngugut, bukan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum, kata Nabi ya. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu seperti mana mereka yang sembahyang di rumah masing-masing kerana tak hadir pada malam ini, bahawasanya kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi ya. Kata Nabi Muhammad yang menyolak mata dengan saya. Ini bukan dari saya ni, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak marah-marah Nabi. Ini bagi orang lelaki sahaja. Kerana perempuan tidak diwajibkan sembahyang berjemaah, tapi digalakkan, elok mereka datang berjemaah. Baik, muka surat berapa tuan-tuan dan puan? 2, 3, 4. Baik. Hikayat 2, 3, 4. Hikayat Ibrahim Hasta 231 233 234 ya. Tajuk kita ni kelebihan istighfar, kelebihan beristighfar ya. Kelebihan menyebut astaghfirullahalazim. Ini hikayat Ibrahim ibnu Adham, Ibrahim Idham ataupun Adham, serupa, dua-dua tak apa. Idham pun boleh, Adham pun. Setengah kitab kata Adham, setengah kitab tulis Idham. Ya. Dengan 2 biji tamar. Ibrahim Adham ni wali tau. Ya, bukan Ibrahim Ista. Ibrahim Ista wali juga. Tapi wali apa? Wali nikah. Ini wali Allah, Ibrahim bin Adham. Ya. Dia asalnya raja. Asalnya raja, tapi raja yang zalim pada ketika itu mulanya.
Orang sembahyang Jumaat dia pergi berburu binatang. Ya. Pada satu hari Jumaat dia buat macam biasa lah. Pelana kuda itu bercakap dengan dia. Pelana kuda, tahu pelana? Lapik kuda tu yang tempat duduk dia tu. Bercakap dengan dia. Kamu ni nak jadi apa? Walaupun kamu kaji orang sembahyang, kamu berburu, tidak kamu takut nak tumpuk? Agak macam itulah tu, agak je lah ya. Dengar itu dia terus. Terus ke mana-mananya, tak balik ke istana. Merantau dia mencari ilmu. Akhirnya dia dah dapat ilmu, dia mengajar ilmu pula. Tinggal istana tu, tinggal kerajaannya. Karena dia menyampaikan ilmu kepada masyarakat sekeliling dia. Tak ada raja lagi. Sehingga dia dikenali sebagai wali Allah. Itu orang namanya Ibrahim bin Adham. Dari dia lah datang. Kamu kata kamu bertuhankan Allah, tapi kamu bertindak, kamu ni macam seolah-olah Allah tak ada. Ditanya mereka kepada dia, apa sebab aku berdoa selalu tapi tak juga dikabul oleh Tuhan? Ada 10 perkara tu. Kamu kata kamu mengikut Nabi, tapi tak pernah pun kamu ikut Nabi. Kamu menentang sunnah Nabi. Kamu kata Al-Quran itu pedoman kamu, tapi tak pernah pun kamu merujuk kepada Quran dalam tindak tanduk kamu. Kamu kata setan itu musuh kamu, tapi dia aja yang kamu ikut. Kamu baik dengan dia. Kamu makan rezeki dari Allah, tapi kamu tak nak syukur dengan dia. Ada 10 perkara tu ya. Kamu pergi ziarah orang mati, tapi kamu tak ada ambil iktibar dengan penziarahan kamu itu. 10 perkara itu. Bacalah ada kitab. Dia lah yang memberitahunya. Ini namanya Ibrahim bin Adham. Dihikayatkan bahawa Ibrahim ibnu Adham radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengannya. Itu radhiyallahu anhu. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Kalau ramai radhiyallahu anhum. Kalau ramai sahabat-sahabat. Kalau perempuan belaka ramai radhiyallahu anhunna. Kadang-kadang kita jumpa benda-benda itu jangan pelik pula ya. Radhiyallahu anhu, dia membeli tamar daripada seorang lelaki di Mekah. Dia memberi tamar pada seorang lelaki di Mekah. Maka mengambil ia 2 biji tamar, sangkanya daripada tamar yang ia beli. Saja makan, tak minta izin. Ambil 2 biji tamar, dia pun makan. Maaf, tak ada minta izin dengan tuan tamar. Macam kita lah, tengah budak marin beli kacang putih, mamak bagi kacang putih sekupang, entah itu tak ada minta izin dengan mamak tu pun. Begitulah dia ni. Begitulah makan 2 biji dia tamar. Dengan tidak ada izin daripada tuannya. Kemudian berhadap ia kepada Baitul Maqdis. Dia pergi ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Di Palestin. Maka melihat ia di dalam tidurnya, maknanya dia mimpi lah tu. Akan 2 orang malaikat berkata salah seorang bagi taulannya. Siapa itu? Malaikat tu bersembang antara mereka 2 orang. Kamu kenal ke orang ni yang tengah tidur ni? Siapa itu? Katanya. Jawab dia malaikat seorang lagi tahu apa? Berkata salah seorang bagi taulannya, siapa ini? Katanya Ibrahim bin Adham yang zahid. Zahid apa? Perangannya zuhud, orangnya sangat zuhud. Orang yang zuhud dipanggil zahid. Orangnya zahid, perbuatannya zuhud. Tak tahu ke? Itu zahid tu pemilik sifat zuhud. Contohlah Tuan Haji Hamdan ni menyanyi, maka Tuan Haji Hamdan adalah seorang penyanyi. Tak faham lagi Haji Hamdan menuk ya. Cikgu Harun sakit, maka dia adalah seorang pesakit. Tak faham lagi? Ya. Pendi sedang menyapu sampah, maka Pendi adalah seorang penyapu ya. Tampaknya. Apa? Tukang sapu. Kena betul-betul tu. Ini pun gitu ya. Zahid tu orangnya, perbuatannya zuhud. Orang yang sangat zuhud dia panggil zahid. Inilah dia Ibrahim bin Adham yang zahid pada negeri Khurasan. Khurasan tu negeri yang banyak ada tan tu dia panggil Khurasan ya. Turkmenistan, Kazakhstan, lagi apa? Tajikistan, apa macam yang ada tan tu lah, itu Khurasan.
Uzbekistan dan sebagainya. Hindustan, Gostan. Itu Khurasan nama tempat dia. Saya Uzbekistan adalah pergi, ada singgah, bukannya pergi pun. Singgah aja, balik dah umrah di apa? Tashkent tu ada orang singgah situ. Itu negara Islam tu. Banyak ulama-ulama di situ. Sehinggalah mereka dijajahi oleh komunis. Bila dah komunis menjajahi negeri itu, sudah hilang Islam tu. Sudah asing bagi dia, orang semayang pun asing. Nama macam nama Islam lagi. Ditanya nama saya siapa? Saya pun kabur nama saya Ibrahim. That is the same as my brother's name, katanya. Oh, punya abang dia pun ada nama Ibrahim. Tapi bila tengok kami sembahyang, heran dia tengok apa dia buat dia ni. Kami sembahyang di airport tu. Itu orang apa? Uzbekistan. Itu dululah mula-mula mereka keluar dari penjajahan Rusia ya. Itu Tantan tu ada mana tu? Dari apa? Khurasan. Tetapi taatnya terhenti, tiada diterima akan dia. Ibadat ni tak terima lagi. Dia walaupun dia ni wali Allah, orang yang sangat taat, tapi kata malaikat satu lagi tu, tak diterima lagi ibadatnya, ditolak. Kerana bahawasanya ia mengambil 2 biji tamar bagi orang di Mekah. Dia mengambil 2 biji tamar tu tak minta izin. Maka dikira dia telah melakukan kezaliman terhadap orang lain. Maka tak diterima lagi semayangnya, zikirnya, wiridnya, tak terima lagi dah. Maka tatkala naik fajar, berhadap ia kepada negeri Mekah. Maka orang yang menjualnya itu sudah mati. Bila naik fajar dia balik ke Mekah. Tahu, dari Baitul Maqdis ke Mekah tu dekat ke jauh? Jauh. Dia balik ke Mekah. Sampai ke Mekah, dia cari mana tuan kedai yang dia ambil tamar tadi. Tengok udah mati, dah tak ada lagi. Tanya-tanya dah mati. Maka minta halal ia daripada anaknya, cari mana warisnya, jumpa anaknya. Maka pun dia kabur pada anaknya. Aku dulu makan tamar pada bapak kamu jual di kedai ni dulu. Aku tak minta izin dengan dia. Maka dapat apa? Dapat khabar pada aku bahawa ibadah aku tak diterima oleh Allah lagi. Dia minta pada anaknya, minta halal. Maka menghalal ia akan dia. Anak tu baik, tak apalah, teman halal kata anaknya. Kemudian kembali ia kepada Baitul Maqdis tadi, kepada Baitul Maqdis tempat dia apa tadi kan? Maka melihat ia di dalam tidurnya akan 2 malaikat yang tadi juga ditengok balik. Maka berkata salah seorang dari pertaulannya, hai Ibrahim bin Adham, hai Ibrahim ibnu Adham, bintu ibnu lah ya, senya telah diterima Allah Ta'ala akan taatnya, dan yang telah terhenti selama setahun nama terhentinya tak diterima selama setahun. Sekarang dah terima balik. Dapat arrest lepas tu, yang dulu terima balik tak? Terima balik. Tak ada hilang. Orang taubat mana pula hilang. Itu dia syarat taubat. Itu dia istighfar tadi ni. Istighfar ni kalimah untuk taubat. Tapi selagi tak diterima Allah taubatnya, selagi itulah terhenti pahala. Dulu kita ada tak kopi tu? Tengok dokoyan tu apa namanya di jalan, ambil buka mamam. Macam tak minta pada tuannya. Kena jumpa tuan balik. Kalau tuan dah mati, jumpa pada warisnya, minta maaf lah teman tu ngambil dokoyan mikir kata. Dokoyan musangking kata. Di jalan tu kata. Kalau dah saya tak diterima, baca Quran tak diterima, segala kebajikan yang dia lakunya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Penat saja ya. Sebab itu kita flashback kehidupan kita. Apa dosa-dosa yang telah kita lakukan dulu, daripada mulai akhir balik sampai sekarang. Kalau ada, kena minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kalau dosa biasa, minta ampun aja lah. Tapi kalau ada melibatkan orang lain, melibatkan harta, melibatkan keluarga, melibatkan maruah dia, melibatkan agamanya, kena selesaikan. Kalau tidak, tak diterima tuan ibadah kita. Maka menghalal ia akan dia, kemudian kembali ia kepada Baitul Maqdis. Maka melihat ia dalam tidurnya akan 2 malaikat. Maka berkata salah seorang pagi taulannya, ini Ibrahim ibnu Adham, senya telah diterima Allah Ta'ala akan taatnya,
yang telah terhenti masa setahun. Setahun namanya berhenti. Maka menangis Ibrahim. Ibrahim Adham ni yang menangis. Dia mudah aja, orang soleh-soleh ni, wali-wali Allah ni mudah menangis. Ya, tapi Ibrahim Istar tak ada mudah menangis. Depan Kaabah pun payah nak menangis. Depan Kaabah pun payah nak menangis. Adalah sekali-sekali menangis, tapi tak ada apa. Nak itu pun nak dibuat-buat baru menangis. Kalau tidak tak ada. Kerana dia kerah hati. Siapa kerah hati? Ibrahim Adham ke Ibrahim Istar? Ibrahim Istar kerah hati, ya. Menangis Ibrahim bin Adham. Daripada akan sangat sukanya. Dia menangis itu menangis suka, bukan menangis sedih. Menangis kerana sukanya. Ada tak orang menangis kerana suka? Ada, ya. Menangis suka. Ya, dulu masa terang tang tu pinang dia orang, ada tak menangis? Orang dalam ni, ada tak menangis? Kenapa kamu menangis? Sedih ke? Bukan, dia menangis. Rupanya menangis seronok. Ini pun betul ke? Menangis suka. Dan adalah ia kemudian daripada demikian itu, tiada makan ia melainkan tiap-tiap 7 hari sekali makan daripada yang halal. Lepas itu dia tak ada makan. Ya. Kalau makan pun 7 hari sekali. Dan barang makan itu dipastikannya halal. Talabul halal faridatun ala kulli muslimin wal muslimah, kata Nabi. Menuntut yang halal itu wajib bagi tiap-tiap muslim dan muslimah. Tiap lelaki, muslim lelaki dan muslimah perempuan. Wajib tu. Ini pun betul. 7 hari sekali mau makan. Dan dipastikan yang dimakan itu benda-benda yang halal. Bukan saja halal, halal dan thayyibah, halal dan baik. Kata Shibli radhiyallahu anhu, di dalam sakit matinya, ada atasku 1 dirham hak orang. Dia nak mati tu, tapi dia ada nyimpan 1 dirham. 1 dirham tu apa duit? Apa duit? Duit kita. RM1. Dia nyimpan 1 dirham, duit orang, hak orang. Maka telah bersedekah aku daripada empunyanya dengan beberapa ribu dirham. Maka tiada di atas hatiku terlebih besar bimbang daripadanya. Aku dah bersedekah beribu-ribu dirham, tapi ada tinggal 1 lagi orang punya ada pada aku. Aku cukup bimbang ketika nak mati tu. Dia bimbang kenapa? Ke 1 dirham tu. Bukan dia ingatkan perbuatan dia yang beribu-ribu dirham dia sedekah tu, dia tak ingat. Tapi dia bimbangkan 1 dirham tadi. Itu dia kata siapa ni? Kata dia Shibli radhiyallahu anhu. Kenapa? Tak jumpa? Tak jumpa bab ni saya cari. Ya. Kelebihan istighfar. Bab yang ke-20. Cari dulu bab yang 20 dulu. Ya, kelebihan istighfar. Nanti okey. Ini dia. Ya, 1 dah jumpa dah. Ya. 1 2 1 1 2 2 1 2 1. 1 2 1. Dan sabda Nabi bahawasanya bila mengatakan dia sudah tu. Ada. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Ada sini. Atas ni, bawah ni innallaha ni. Dihikayatkan ni nampak? Dihikayatkan, cari lepas itu. Dihikayatkan. Ya. Jumpa? Shibli, dia ada penggan yang lepas itu. Kata Shibli radhiyallahu anhu, ya. Kemudian kata Qushairi, cari Qushairi, qaf shin ya ra ya, Qushairi. Kata Qushairi diambil dengan sebab hutang. Ada 1 danik. 1 danik itu 1 sudus, 1/6. Ada 1/6 dirham. 1/6 daripada RM1. Berapa duit? 1/6 daripada RM1. Berapa duit? Lebih kurang 2 kupang dah. Tak sampai 2 kupang pun. 1 danik daripada dirham. Ya. Sudah tak jumpa lagi. Kata Qushairi. Jumpa? Qushairi. Qaf shin ya ra ya. Tak jumpa lagi, ya Allah. Teruk benar mencarinya. Tengok apa ayat Quran tu.
Wa man jaa bis sayyi'ati fala yukhza illa mislaha. Tak jumpa lagi? Tengok tu ayat Quran tu. Itu bawah lagi, jauh lagi lepas tu. Di bawah, ke bawah lagi. Bak mau gila. Nak antri. Mau bagi besok nombor. Inna wa yaqul dah apa ni? Di sini lah tu. Lain ni lah. Dan kata Shibli, ni Shibli tu pak. Kata Shibli, tu bawah ni kata Qushairi, ni Qushairi. Tengok ni. Tengok jari saya ni. Ya, kata Qushairi. Ada ya. Diambil dengan sebab hutang 1 danit. Dia berhutang lebih kurang 15 duit je lah. Dia berhutang ya. Dia ambil daripada hutang tu 1 danit, iaitu sudus seperti 1/6. Sudus dirham. Jumpa? 1 sudus dirham akan 700 semayang. 700 semayang. Ya. Apa? Kau cemat tak jumpa juga? Orang sana dah jumpa dah. Dia ambil 700 semayang. Kalau berhutang 15 duit tak bayar, ya. Dia makan kedai pandi, pulut dengan ikan keli. Ya, reganya apa? RM2 kata pandi ya. Dia ada duit apa? RM1 dapat kupang 5 duit je. 15 duit tak ada duit. Tak cukup. Esok aku bayar. Esok lebuh apa jam? Dia ambil daripada semayangnya 700 semayang. Berapa lama tu? 700 semayang tu dia ambil. Dan tawakuf padanya oleh Qurtubi. Tawakuf tu lapangkan dada oleh Qurtubi. Qurtubi ni perawi hadis juga. Dia tak ada habis, tak ada buat apa-apa kesimpulan. Dia kata tak ada menolak, tak ada menerima. Itu tawakuf namanya, buka hati. Lapang dada. Kerana firman Allah Taala, wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislah. Ya, dan barang siapa mendatang dengan kejahatan, maka tiada dibalaskan melainkan seumpamanya. Dia ayat ni kata kamu buat kejahatan, banyak itulah yang dapat balasannya. Tapi kata di apa ni tadi, kata di Qushairi tadi, kamu hutang 15 duit aja, habis 700 semayang kamu diambil di apa? Diambil di malaikat lah, tidak dikira semayang tu. Untuk bayar hutang tu 700 semayang. Kalau 15 duit aja, 1/6 daripada dirham. Jadi maknanya berbeza dengan ayat tadi. Ayat yang tadi kata kamu buat apa saja yang kamu berlaku kejahatan, kamu akan dibalas dengan seumpamanya, tak ada lebih dari itu. Tapi kalau ikut kata Qushairi ni tadi 700, berarti banyak penuh lah apa namanya? Banyak penuh lah dendanya. Jadi sebab itu dia kata dia bukakan hati, tawakuf. Aku tak ada pendapat. Aku tawakuf saja. Kata siapa? Kata dia Ibnu Qayyim tadi. Ya kata Qurtubi, bukannya Qayyim, kata Qurtubi ya, kerana firman Allah tadi. Dan pada hadis bahawasanya seorang lelaki berkata, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kalau Rasul ya tu ada la Allah, dengan ya Rasulullah tak betul. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Yang kita dengar nasyid tu tak betul tu. Ya Rasulullah, tak betul tu. Kena ya Rasulullah baru betul ya. Tapi dengan nasyid tak apa. Tak ikut nahu pun tak apa. Robanah tak apa. Selawat tak apa. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan tak apa. Yang tak boleh ni ayat Quran. Ayat Quran kena baca mengikut tajwidnya. Ini ya Rasulullah, betul ni ya Rasulullah. Khabarkan olehmu akan daku jika dibunuh akan daku di dalam perang sabilillah. Adakah mengkifaratkan Allah Ta'ala daripada aku akan dosaku? Dia tanya Rasulullah, kalau aku mati dalam peperangan, adakah dosa aku akan dihapuskan oleh Allah? Penghapusan dosa itu namanya kifarah, ataupun kafarah. Kifarah itu ni penghapusan dosa. Apa jawab Nabi? Sabdanya bahkan, dan engkau sabar mengira-ngirakan pahalanya melainkan hutang.
kira pahala tapi hutang. Hutang wajib dia bayar. Jangan tuang ya. Kalau ada tuang kedai runcit, ya, ada tuang ikan kat kedai Tuan Jamdan tahu? Kena bayar. Ada kau hutang pun tadi. Tak ada dah. Cash lah ke. Saya dulu lepas bensin tau. Lepas bensin bawa van tek dari rumah. Di samping itu yang bawa ikan tu bawa juga buku 35. Tahu ke buku 35? Ya. Bila hujung bulan tu tek rumah dia udah tutup. Udah tutup rumahnya. Berkunci dah keluar. Macam orang tak ada lah. Dalam tu ada budak-budak tengah main. Apa-apa lah. Itu tak ada tu. Jadi kalau dikumpulkan, boleh tahan jugalah ya. Tak apalah, kita terima sana esok je tu. Ya. Hutang mesti bayar. Yang ni tiada diampunkan dia. Yang lain semua diampunkan. Dosa-dosa diampunkan. Yang nyemua kain ketang dada tu diampunkan. Kalau dia mati dalam peperangan. Kalau dia ngambil nombor ekor tu diampunkan. Lagi apa? Apa dosa-dosa lagi? Dia pakai seluar pendek diampunkan. Tapi hutang no way. You have got to pay back what you owe, ya. Apa saja kamu hutang kena bayar balik. Dan pada hadis yang lain, demi Tuhan, Nabi bersumpah dengan nama Allah, ya. Demi Tuhan, bermula diriku pada tangan kudratnya. Aku ni dijadi dengan tangan kudrat Allah Ta'ala. Padahal Allah mana ada tangan. Allah bukan Allah kita yang ada tangan ada kaki. Tapi ini apa? Figure of speech namanya. Sebagai apa? Ungkapan untuk perkataan saja. Sebenarnya dia bukan ada tangan. Tapi sebagai pengucapan tak apa. Pada tangan kudratnya, jikalau seorang lelaki dibunuhkan dia di dalam sabilillah, mati dalam peperangan, kemudian dihidupkan akan dia, kemudian dibunuh akan dia, padahal ada atasnya hutang orang, tiada masuk syurga ia. 2 kali mati tu. Mati, hidup balik, bunuh lagi. Bunuh pun dari mana? Perang fi sabilillah. Berarti 2 kali syahid tu. Ya, kalau ada hutang tak dapat syurga walaupun 100 kali syahid. Tak dapat syurga, kena selesaikan hutang tu dulu, ya. Tiada masuk syurga ia katanya. Dan kata Qurtubi tadi lagi yang tadi ni, kata Qurtubi, tempat yang demikian itu pada orang yang mati padahal kuasa atas membayarnya. Tapi syaratnya dia berkuasa bayar hutang. Saja tak nak bayar. Ingat tapi buat-buat lupa. Ingat buat-buat lupa. So tak masuk syurga, ya. Dan tiada ada ia berwasiat dengan dia. Mati tak ada wasiat. Orang tak tahu dia berhutang. Jadi orang yang membagi hutang dengan dia tu tak dapat nak menuntut balik lah. Tak ada bukti. Wasiat tak ada. Jadi itu sebab tak boleh bayar tu. Warisnya bukan perlu dia. Aku mana tahu kan? Aku tak tahu kita waris. Apa nak bayar kan? Ada pun orang yang berhutang pada yang sebenarnya dan mati ia padahal papa ia. Dia mati tapi tak ada meninggalkan apa harta benda. Daripada membayarnya tak boleh nak bayar, memang tak boleh pun. Maka bahawasanya Allah Ta'ala menunaikan daripadanya. Siapa bayarnya? Allah bayar. Menunaikan daripadanya dengan kurnianya, dengan kasih sayangnya. Allah bayarkan hutang dia. Ya. Kerana barang yang diriwayatkan dia oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya bahawasanya Allah Ta'ala menyeru akan orang yang berhutang kepada hari kiamat. Esok di hari kiamat esok, ya, sebelum seorang masuk syurga atau masuk neraka, ya, di padang mahsyar, Rasulullah menyeru akan orang-orang yang berhutang pada hari kiamat. Hai anak Adam. Artinya apa? Wahai manusia. Wahai anak Adam, pada apa engkau membuang-buang akan segala hak manusia, dan pada apa engkau menghilangkan hukuk manusia. Hukuk tu artinya hak-hak. Kalau satu hak, kalau banyak hukuk. Ya, plural tu hukuk manusia, hak-hak manusia. Ya, pada apa engkau menghilangkan hukuk mereka? Maka berkata ia, hai Tuhanku. Rasulullah berkata, hai Tuhanku,
tiada aku membinasakan akan memfana aku akan dia. Ada kalanya terbakar api, maka firman-Nya, aku terlebih sebenar orang yang membayar daripada engkau. Dia dah memang apa kedana, tak ada apa nak bayar. Jadi Allah apa? Berjanji nak bayarkan untuk dia. Tapi syaratnya dia betul-betul apa-apalah. Kalau buat-buat lupa, tak ada ampun, dia ada maaf bagimu, ya. Tak masuk syurga, ya. Kalau ada buat-buat lupa hutang, tak masuk syurga. Kenapa? Itu hak orang lain. Itu sebab kita berdoa selalu waman lahum huququ alaina, dan mereka yang ada hak terhadap kami. Kita sedekahkan Fatihah bagi mereka. Mudah-mudahan mereka terbuka hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti untuk menghalalkan hutang-hutang yang kita berhutang kepada mereka, atau menghalalkan hak-hak mereka yang telah kita zalimi. Ya. Kemudian sebut dalam hadis lain pula, dan tersebut pada hadis, barang siapa memberi hutang bertangguh, maka baginya dengan tiap-tiap hari pahala sedekah hingga sampai ajal. Orang tu tak boleh bayar, tak apalah, esok pun tak boleh bayar, tak apa, lusa pun tak boleh bayar, tulatlah, bertangguh-tangguh. Dapat pahala sedekah, hari-hari dapat pahala sedekah, sehingga sampai ajal, sampai dia matilah. Tiap-tiap hari satu pahala sedekah. Kalau kita mengutangkan orang, tapi dia tak boleh nak bayar, dikira macam sedekah tu. Pahala orang yang bagi hutang tu bukan teriak orang berhutang tu. Pahala orang yang bagi hutang tu seolah-olah pahala sedekah. Lebih baik lagi halalkan, lagi besar pahalanya. Ndak kita ndak pahala ni. Halalkan je, lagi besar pahalanya. Ya ni waktu tangguhnya. Ditangguh tu, masa itu dapat pahala tu. Maka apabila sampai ajalnya, maka baginya dengan tiap-tiap hari seumpama hutang itu sedekah. Tiap hari lepas itu, tiap hari sedekah. Dapat orang yang bagi hutang tu, ya. Dan melihat Nabi SAW pada malam Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj artinya naik ke langit. Berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis namanya apa? Isra. Naik ke langit namanya Mi'raj. Itu Mi'raj, ya. Kena faham istilah-istilah ni. Pada malam Mi'raj tersurat pada pintu syurga. Ada tertulis di pintu syurga tu. Ya, adalah pahala sedekah 10 ganda. Dan pada pahala beri hutang 18 ganda. Sedekah 10, bagi orang hutang 18. Mana besar? Mana besar pahala? Bagi orang hutang ke sedekah? Bagi orang hutang lebih besar pahalanya, kerana kita menolong dia dalam apa? Masalah kesusahan dia. Kita bantu dia tengah susah. Bagi dia hutang 18 kali ganda. Ya. Baik. Ini apa namanya? Istighfar tadi, ya. Ini apa? Hutang tadi, ya. Lepas hutang baru dia kata-kata hikmah. Ini di antara kata-kata hikmah, ya. Iaitu ubat dosa ialah istighfar. Ubat dosa. Kalau berdosa apa buat? Istighfar. Kita lepas mayang tadi apa buat? Astaghfirullahalazim. Ya. Kalau boleh sambung lagi. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh sambung lagi. Taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Apa kira? Tak apa, tak ngapa. Paling kurangnya astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apa kira? Tak apa juga. Tak apa pun tak ngapa. Astaghfirullahalazim. Apa kira? Kalau itu pun tak hafal, benar-benar lah pun. Astaghfirullahalazim. Ampunkanlah aku ya Allah yang maha agung, ya. Wahai Allah yang maha agung. Astaghfirullahalazim. Ampunkanlah aku wahai Allah yang maha agung, ya.
Tapi dengan hati sekali lah. Jangan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Besar benar cicak astaghfirullahalazim. Itu bukan minta ampun tu. Itu menyebutkan kalimah taubat. Bukan dia menyebutkan taubat benar, dia menyebutkan kalimah taubat. Menyebut aja. Tapi hati tak taubat. Kita nak dengan hati-hati sekali minta ampun dengan Allah Taala. Tanda orang minta ampun tu dia menyesal. Itu nombor satu, menyesal dengan segala perbuatan dia dulu. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubatnya dosa ialah istighfar. Dalilnya ini dia, ayat apa namanya? Hadis-hadis Nabi ni tadi. Apa dalilnya? Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un wa dawa'uz dzunubil istighfar. Likulli, tiap-tiap da'in, tiap-tiap penyakit. Likulli da'in dawa'un, ada ubat. Tiap-tiap penyakit ada ubat. Wa dawa'uz dzunubi, dan ubat bagi dosa-dosa apa? Al-istighfar, iaitu istighfar, ya. Tiap-tiap penyakit ada ubat, dan ubat bagi dosa-dosa ialah istighfar. Nabi istighfar ke tak? Nabi minta ampun tak? Satu hari berapa kali? 70 kali. Patutnya kita berapa kali? 70 juta kali. Tapi tidak disyariatkan itu. Cukuplah kita ikut Nabi. Nabi 70 kali, kita pun 70 kali. Hari ni dah ke belum kita istighfar 70 kali? Kalau belum, buat. Balik kau terus buat ya. Pegang tasbih tu. Ada tasbih rumah. Tasbih tu ada 100. Kalau boleh 100 tengah apa? Kerana Nabi kadang-kadang dia 100 kali sehari. Taubat kepada Allah Taala. Ya. Ataupun pegang itu counter tu. Tahu counter? Carilah counter tu, krek. Soalan yang kedua apa? Lepas itu. Betul tak? Mana nak dapat? Di mana dapat? Di kampung. Tutup. Iya kan, ni ada pergi kan? Sekali pergi tutup kot. Okey. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilyatun wa hilyatuz dzunubil istighfar. Likulli syai'in hilyatun wa hilyatuz dzunubil al-istighfar. Tiap-tiap bagi tiap sesuatu itu pakaian. Ada pakaian. Dan pakaian dosa itu istighfar. Macam di atas jugalah maksudnya ya. Tiap-tiap penyakit ada ubat, dan ubat dosa ialah istighfar. Di bawah itu juga. Tiap-tiap satu itu ada pakaian, dan pakaian dosa itu ialah istighfar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh kita jadikan ni kata-kata hikmah ya. Boleh jadikan slogan-slogan dalam kehidupan kita ni. Boleh jadikan panduan-panduan hidup. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man istaghfara ghufira lahu wa in kana farra minaz-zakhfi. Barang siapa meminta ampun, nescaya diampunkan Allah baginya. Dijanji Allah ampun. Siapa minta ampun, aku bagi, kata Allah ya. Dan jika ada ia lari daripada sah perang sekalipun, boleh diampunkan dosa. Walaupun dia lari, itu dosa besar tu. Dalam peperangan tu satu dosa besar, ada 7 dosa besar dalam hadis ya. Di antaranya ialah lari daripada perjuangan menegakkan agama. Itu pun Allah ampunkan. Sikit dah punya besar dosa tu. Yang Allah tak ampunkan dosa apa? Dosa syirik. Syirik tak diampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, kata Allah dalam Quran ya. Tapi yang lain semua Allah ampunkan. Lari dari peperangan pun diampunkan. Berzina Allah ampun tak? Ampunkan kalau dia betul-betul taubat. Merompak ampun tak? Ampun kalau dia betul-betul taubat. Apa saja dia buat selain daripada syirik, Allah akan ampunkan. Barang siapa minta ampun, nescaya diampunkan Allah baginya. Dan jika ada ia lari daripada sah perang sekalipun.
Dan daripada Ibnu Mas'ud, anak si Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud, tapi lebih terkenal dengan nama Ibnu Mas'ud. Kerana orang Arab dulu dia selalu sebut bagi Ibnu tu Ibnu anaknya yang tua, anaknya lelaki yang tua. Dia selalu menggelarkan diri mereka tu Ibnu, bapa sianu. Ini nama dia tu Ibnu, anak sianu. Namanya Abdullah, dia tak sebut Abdullah lagi. Anak si Mas'ud. Dia sendiri mengeluarkan diri dia. Ataupun kalau ada anak yang tua dia panggil Abi. Abu Bakar, Abu boleh berkata ya. Kalau Abi itu bapa sianu. Ya. Abu Hurairah, bapa kucing. Itu Abu. Anak Ibnu Mas'ud, anak si Mas'ud. Ibnu Hajar, anak si Hajar. Lagi Ibnu Abbas, anak si Abbas. Ibnu Umar, siapa? Anak si Umar. Nama semua Abdullah lagi. Orang nama Abdullah selalu diambil gelaran Ibnu. Selalu mengambil gelaran Ibnu aja kalau namanya Abdullah. Baik, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata ia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata, kalau hendak buat astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh apa? Cuba baca. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti tu. Wa atubu ilaih. Sekali lagi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagus murid-murid tadika cikgu. Minta maaf boleh macam ngajar tadika je. Siapa berkata itu apa dapat? Aku mohon ampun kepada Allah, astaghfirullahalazim. Aku minta ampun atau mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Al-Azim itu agung ya. Allazi la ilaha illa, yang mana tiada Tuhan melainkan Dia. Huwal hayyul qayyum, Dia yang hidup lagi berdiri dengan sendirinya. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Bila bercakap itu, diampunkan dosanya. Dan jikalau ada ia lari daripada saf perang sekalipun, garanti diampunkan dosanya. Atas bila nak buat? Sekarang. Yang sebenarnya taubat tu jangan tunggu sekarang, kejap ini buat. Tapi sudah buat dah, sudah sebut dah. Itu dia. Hadis ni sahih tau. Yang lain-lain tu tak jelas, tak nyata. Sahih dah, tapi yang ini sahih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi 70 marrah. Tiada mengekali atas dosa orang yang meminta ampun. Dan jikalau kembali atas dosa pada satu hari 70 kali sekalipun. 70 kali dia buat dosa itu. Tapi kalau minta ampun, tak kekal dia dengan dosa itu. Diampunkan dosa itu maksudnya kalau kamu minta ampun, diampunkan. Minta sekali aja diampunkan dosa itu. Walaupun kamu buat 70 kali dosa itu. Tapi kalau kamu minta ampun, diampunkan oleh Allah. Ini kata Nabi ini, jaminan dari Nabi ini. Tiada mengekali atas dosa orang yang meminta ampun. Tak ada kekal dosa itu. Dan jikalau kembali atas dosa pada satu hari 70 kali sekalipun, dia buat 70 kali dosanya. Minta sekali aja diampunkan Allah. Tiada kekal dia dengan dosa. Yani barang siapa perikutkan dosanya dengan istighfar, maka tiada dinamakan dia mengekali atas dosanya. Sebab itu lepas buat dosa istighfar, lepas buat dosa istighfar, lepas buat dosa istighfar. Dan jikalau berulang-ulang dosa daripadanya sekalipun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ba'da dzunubi ghafarallahu lahu fa huwa la kuffara.
Kafarah bukan kufkah. Kafarah. Barang siapa meminta ampun kemudian daripada berbuat dosa, nescaya diampun Allah baginya. Maka iaitu yakni istighfar itu bagi dosanya mengkafarahkan, mengkifarahkan, artinya mengkifarah itu untuk menghapuskan dosanya. Dia macam bayu denda lah, kifarah bayu denda. Apa dendanya? Istighfar. Bila buat dosa kena denda. Apa dendanya? Istighfar. Itu sebab selalu lepas majlis-majlis ilmu macam ni, kadang-kadang ustaz tu tak ada berdoa. Dia suruh buat tasbih apa? Kafarah. Nama tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu namanya tasbih kafarah. Apa dah? Tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah, maha suci engkau wahai Allah. Wa bihamdika, segala puji-pujian bagi kamu. Astaghfiruka, aku minta ampun dengan kau. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepada kamu. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa namanya? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Tadi tinggal yang tu. Asyhadu an la ilaha illa anta, dan aku naik saksi tiada tuhan yang aku sembah melainkan engkau. Anta tu engkau. Siapa engkau tu? Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun dengan engkau. Ya, aku bertaubat kepada engkau. Astaghfiruka, aku minta ampun dengan engkau. Itu dia. Namanya apa? Tasbih kafarah. Bukan ki ya, ka. Tasbih kafarah namanya. Boleh apa? Sekali lagi. Mula-mula apa? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh try? Boleh try ke tak? Okey. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdik. Lagi? Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. One more time. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagus. Apa bagus? Murid-murid tadika cikgu. Tadika belaka. Berapa orang tadika ni? 1, 2, 5. Sana tak terbilang punya lah banyak murid tadika ni. Ya. Minta maaf ya, Datuk Standard malam ni. Dia jadi udah jadi apa, budak tadika jadinya. Dulu ada sekolah dewasa ya. Ini ada tadika lah. Mak saya dulu ngaji sekolah dewasa lah. Dia bukan tahu nulis tau. Saya balik dari masa itu saya ngaji di Kopeng. Balik ke rumah tu, aku dah pandai nulis. Dia dah nulis nama dia. Bangga dia boleh nulis. Dia ngaji sekolah dewasa. Itu mak saya dulu. Allah yang rahmah ya. Kemudian dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa tahu nama Abu Hurairah ni? Nama sebenarnya apa? Abdurrahman bin Sakhar. Sin Kha Ra. Abdurrahman bin Sakhar. Ya, tapi kalau sebut Abdurrahman bin Sakhar payah nak ingat siapa orang ni. Tapi kalau sebut Abu Hurairah semua orang tahu. Kerana siapa yang bagi gelaran nama dia tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana pula marahnya? Rasul yang bagi gelaran. Gelarannya baik-baik pula tu. Bukan macam kita ngeluh orang malaun lah. Itu kita ngeluh orang ya. Rasul dia ngeluh orang sahabat dia yang baik-baik aja. Isterinya dia keluarnya Humairah, buruk ya. Humairah. Aisyah tu. Dikeluarnya sebagai Humairah, artinya burung mainan. Itu Humairah.
Ha? Abu Hurairah tu kerti apa? Bapa kucing. Abu tu bapa, Hurairah tu kucing. Kerana apa? Kerana dia gemar benarkan kucing. Tak boleh tengok kucing. Dia tangkapnya, dia peluknya, dia ciumnya, dia bawa balik bagi makan. Rumah dia tu macam mahligai kucing dia. Cukup banyak kucing di rumahnya. Ya? Rasulullah tengok dia, Rasulullah senyum je tengok dia. Sudahnya, kamu ni berkenan benarkan kucing, aku gelarkan kamu Abu Hurairah, bapa kucing. Sampai lekat nama tu, sampai kenari. Dia dah tak ada. Kucing pun dah tak ada. Tapi masih lagi dipanggil bapa kucing. Itu Abu Hurairah. Baik. Ya, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan diriku pada tangan kudratnya. Ini Nabi cakap ni ya, demi Tuhan diriku pada tangan kudratnya. Jikalau tiada berbuat dosa kamu, nescaya menghilang Allah Ta'ala dengan kamu, dan mendatang ia dengan kaum yang berbuat dosa mereka itu. Maka meminta ampun mereka itu, maka diampun Allah bagi mereka itu. Kalau kamu tak ada berdosa, tak ada kamu dalam dunia ni, Allah hapuskan semua. Orang Melayu semua hapus dah. Dia tak ada dosa. Ya? Digantikan yang lain yang buat dosa. Digantikan yang bah tunggang lah, bah apa macam-macam ya. Bah long lah diganti. Yang mereka itu berdosa, dan mereka itu apa? Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Mereka itu istighfar dan Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Tapi kita ni berdosa ke tak? Berdosa ke tak? Sebab itu kita tak ada hapus, ada lagi. Ya, sebab ada lagi razak lah. Boleh tak? Tak ada dah, dah dihapus oleh Allah. Tak ada lagi Haji Ibrahim. Tak berdosa. Mengapa ada? Mengapa ada lagi Haji Ibrahim? Mengapa ada lagi Pendi? Mengapa ada lagi Cikgu Harun? Mengapa? Kerana kita ni berdosa belaka. Sekarang ni masih berdosa lagi tau. Celik aja mata dah berdosa. Telinga dah berdosa. Bangkit dari tidur, telinga dah berdosa. Bukan rumah kita, rumah orang sebelah. Teng. Berdosa ke tak? Berdosa ke tak? Tambah rumah kami di Taman Melayu tu, rumah apa? Rumah panjang. Berjerait. Satu rumah. Tahu ke berjerait? Tak tahu berjerait macam mana? Bersambung dari satu rumah ke satu rumah. Bukan rumah kita, rumah orang sebelah. Teng. Buka aja tikap. Buka aja pintu. Apa? Nengok amai jogging. Pasal apa? Taman kami tu Melayu semua. Melayu semua, dia tak ada bela apa? Tak ada bela anjing. Jadi berkenan benar oleh amai jogging situ. Start aja motor, udah nampak perhai amai. Besar-besar tiang tu perhai. Tahu? Atas kalau tak tengok, terlanggar. Tak apa buat? Tengok jugalah. Dah berdosa mati. Sebab tu kita ni ada lagi ya. Tak ada dihapus oleh Allah Taala. Kerana kita ni berdosa saja. Itu belum jumpa member-member lagi tu. Dah jumpa member, dah maulid pula berdosa. Cerita apa? Global punya cerita. Negara punya cerita. Cerita je. Dah maulid pula berdosa. Kami tu di kampung tu ada 6-7 orang. Semua RTM belaka. Tahu? RTM. Rehat tunggu mati.